Breaking news, seorang bekas Perdana Menteri bersama isterinya dan anak-anaknya akan ditangkap dan disiasat oleh SPRM Kerajaan PMX bagi tahun 2024. Ya, saya ulang. Akhirnya masin lagi mulut Jufazli Syed Ahmad. Seorang bekas Perdana Menteri bersama isteri dan anak-anaknya bakal ditangkap dan disiasat oleh SPRM kerana skandal rompakan terbaru bagi tahun 2024. Teka-teki, teka-tekuk, siapa yang cerdik, pandai dan bijaksana? Siapakah nama bekas Perdana Menteri yang kantoi merompak di Putrajaya di hadapan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bakal diserbu, ditangkap dan disiasat oleh SPRM bagi tahun 2024. Siapa dapat jawab ni? Saya bagi hadiah 700 juta ringgit untuk rakyat Malaysia. Berdasarkan laporan rasmi media-media tempatan, seorang warga negara Malaysia bekas orang kuat kerajaan Tebuk Atap, orang kuat kerajaan Pintu Belakang, adalah individu yang menjadi suspek penjenayah utama, memiliki aset dan perniagaan yang sangat banyak di negara ini. Memetik sumber, media-media mainstream dalam negara Malaysia mendedahkan SPRM Kerajaan Agong akan turut menyiasat kekayaan luar biasa seorang bekas Perdana Menteri termasuk isteri dan anak-anaknya. Jeng, jeng, jeng. Cuba teka siapakah nama bekas Perdana Menteri ini. Dulunya kebal. Musim COVID bukan main. Buat total lockdown, buat darurat. Sekarang wanted oleh SPRM. Bekas Perdana Menteri itu juga merupakan penaung salah satu yayasan yang kantoi merompak duit rakyat di Putrajaya dan menyalahgunakan dana kerajaan Malaysia dengan meluluskan projek-projek melibatkan pemberian dana awam kepada beberapa individu semasa pandemik COVID. Wow, dahsyat ya. Seorang bekas Perdana Menteri ini menubuhkan satu yayasan baru, tapi kantoi buat yayasan dengan cara merompak projek-projek rakyat di musim COVID. Siapakah nama bekas Perdana Menteri ini? Tinggalkan komen dan jawapan anda dalam video bahaya ini. Bekas Perdana Menteri ini adalah seorang ahli parlimen di tanah semenanjung Malaysia dan mempunyai seorang pegawai kanan yang membantunya merompak dalam Malaysia selama menjadi Perdana Menteri. Pihak SPRM akan menangkap bekas Perdana Menteri ini pada minggu ini dan disiasat di bawah Akta Anti Jenayah Pengubahan Wang Haram
dan juga di bawah Akta SPRM 2009. Di samping itu juga, SPRM turut akan menangkap seorang bekas Perdana Menteri seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang merompak duit rakyat sebanyak 500 bilion ringgit untuk menyelamatkan syarikat petroleum anaknya dalam Malaysia pada tahun 1979. Bislah, mampuslah ini kali. Teka-teki, teka-tekuk, siapakah nama bekas pemimpin tertinggi kerajaan? Dahsyat ya. 500 bilion ringgit. Bekas pemimpin tertinggi kerajaan bakal kena tangkap, kena siasat, kena sumbat dalam penjara SPRM kerana kantoi mencuri dana rakyat, dana negara sebanyak 500 bilion ringgit untuk menyelamatkan syarikat petroleum anaknya. Dana ke atas syarikat petroleum disuspek adalah salah satu projek rompakan mega. Bersama kroni-kroninya, bersama anak-anaknya yang bakal disiasat oleh SPRM. Dan ini menjadi tanda tanya dalam kalangan rakyat Malaysia, siapakah bekas Perdana Menteri yang akan ditangkap oleh SPRM bagi bulan tahun baru 2024 ini. Paling meletup, seorang bekas Perdana Menteri juga akan ditangkap dan disiasat kerana menyalahgunakan dana rakyat sebanyak 700 juta ringgit untuk marketing, untuk publicity, untuk iklan semasa pembentukan kerajaan pintu belakang di Putrajaya. Dan bekas Perdana Menteri ini sedang sibuk keluar negara, tak berani pulang ke dalam negara Malaysia, dan dia antara dalang utama langkah Dubai yang kantoi mahu menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dari belakang pintu Putrajaya, tetapi gagal dilaksanakan. Sebagai kesimpulan, tahun 2024 ni adalah tahun malang, tahun sial kepada semua bekas Perdana Menteri yang pernah menangkap Jufazli Syih Ahmad, yang pernah serbu rumah Jufazli, yang pernah berperang dengan Jufazli lepas tu kalah dalam mahkamah. Kini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar dan Kerajaan Agung take revenge untuk Jufazli Syih Ahmad. Daulat tuanku. Mak Ilambung, Tun Coklat, Atok, Abah, get ready, rumah anda kena serbu oleh SPRM. Bahaya, sangat bahaya. Ini skandal rompakan 500 bilion ringgit, skandal rompakan 700 juta ringgit, skandal merompak duit rakyat untuk buat satu yayasan. Banyak kamu rompak ni. Geng-geng penyamun pintu belakang ni. Takut sudah, Mak Ilambung, Tun, Abah? Takut pakai baju oren SPRM? Itulah dulu anda semua berkuasa. Mentang-mentang saya orang miskin, ikut suka hati kamu, tangkap Jufazli, serbu rumah Jufazli.
siasat Jufazli yang tak ada pun kes jenayah merompak projek rakyat dalam negara. Ini karma, ini balasan kes dari Allah. Saya masih ingat dulu ya, seorang bekas Perdana Menteri. Dia arahkan semua anjing-anjing kurapnya serbu rumah saya tanpa ada warrant. Dia ni sama macam Tun M dan Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri ini, sayalah yang sokong dia jadi Perdana Menteri. Tetapi setelah dia ditampuk kekuasaan, dia balas kebaikan saya tu dengan cara menangkap saya, mendakwa saya dalam mahkamah secara politik, dan akhirnya bekas Perdana Menteri ini kalah teruk di mahkamah lawan Jufazli Syahmat. Saya masih ingat bagaimana bekas Perdana Menteri ini, saya tidak pernah kritik, saya tidak pernah hina. Tetapi setiap kali saya bersuara, dialah yang paling koyak, dia yang hati tisu, dia yang paling terasa dalam percaturan kuasa negara. Bekas Perdana Menteri ini siap mengarahkan anjing-anjing kurapnya untuk halau saya dan adik-beradik saya dari tempat rumah sewa kami di tengah-tengah Kuala Lumpur. Siap menghubungi seorang pemilik rumah sewa berbangsa Cina. Tetapi bekas Perdana Menteri yang maha sombong, yang maha temberang, yang maha zalim, yang maha diktator ini gagal memujuk pemilik rumah sewa, iaitu seorang lelaki berbangsa Cina, untuk halau saya dan adik-beradik saya daripada rumah. Kini, balak turun dari atas langit Allah. Bekas Perdana Menteri ini akhirnya yang lari lintang pukang ke luar negara, takut nak pulang ke Malaysia. Dia bersama isterinya dan anak-anaknya bakal disiasat kerana kantoi merompak duit 33 juta rakyat. Dia kantoi merompak projek-projek rakyat musim COVID. Dia kantoi memperkayakan isteri dan anak-anaknya. Memang sangat malang nasibnya bekas Perdana Menteri ini yang baru sahaja kalah lawan Jufazli Syahmat di Mahkamah Kuala Lumpur. Teka-teki, teka-tekuk, siapakah nama bekas Perdana Menteri yang berlagak jadi Tuhan selama berkuasa di Putrajaya, menyerbu rumah Jufazli Syahmat tanpa ada sebarang jenayah dibuat oleh Jufazli, tanpa ada apa-apa kes rompakan yang dibuat oleh Jufazli di Putrajaya. Cuba anda bayangkan, sampai satu tahap adik-beradik saya ditakut-takutkan, tidak boleh. Tolong saya, atau turun ke mahkamah ketika saya didakwa di mahkamah secara politik. Semua pendakwaan dia buat adalah rekaan semata-mata di atas kertas. Akhirnya kun fayakun, Allah kasih hancur Perdana Menteri ini pada PRU 15 depan mata saya. Betapa jahatnya bekas Perdana Menteri ini ke atas Jufazli. Hanya kerana saya orang miskin, adik-beradik saya orang miskin, dipijak-pijak kepala kami oleh bekas Perdana Menteri ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa kasih hancur dia bersama keluarganya sampai bercerai-berai. Apa kau rasa? Padan muka. Saya tahu kau sedang tengok video bahaya ni. Si ibu buat langkah Dubai. Akhirnya Datuk Seri Anwar kantoikan kau merompak bersama isteri dan anak kau. Patutlah boleh jadi kaya raya sekelip mata. Bersama anak-anak menantu hang. Siap buka kedai dekat shopping mall paling mahal dalam Malaysia. Buat yayasan, lepas tu merompak duit rakyat musim COVID. Makanmu duit rompakan. Akhirnya hancur juga kau oleh Anwar, oleh Agung, oleh SPRM. Di samping itu, seorang lagi bekas Perdana Menteri kantoi merompak duit negara 500 bilion ringgit untuk bail out syarikat anaknya
500 bilion ringgit. Ini bekas Perdana Menteri sudah tumbang juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia ni paling suka serbu rumah Ju Fazli jam 3 pagi. Dia ni umur dia dah nak masuk 100 tahun. Dia ni sangat takut dengan Ju Fazli. 2019 yang lalu, dialah satu-satunya bekas Perdana Menteri. Dia arahkan anjing-anjing kurap dia. Ju Fazli tak boleh diwakili oleh peguam. Ju Fazli tak boleh jumpa peguam dia. Ju Fazli tak boleh jumpa ahli keluarga dia. 7 hari 7 malam dia culik saya. Dia serbu rumah saya jam 3 pagi tengah-tengah malam buta. Langgar undang-undang, langgar perlembagaan. Sampai dia pun kalah di mahkamah lawan Ju Fazli. Kalah lawan adik-beradik Ju Fazli. Teka-teki, teka-tekuk. Siapakah nama bekas Perdana Menteri ini? Dialah Tok Dalang selama ini. Bersama anak-anak muridnya. Suka betul. Obses betul dia dengan Ju Fazli. Nak bandingkan Ju Fazli dengan bekas Perdana Menteri ni, satu projek pun Ju Fazli dan keluarganya tak ada rompak di Putrajaya. Dia rompak 500 bilion ringgit. Cuba kau bayangkan macam mana dia tak takut dengan Ju Fazli. Orang ni paling berkuasa dalam Malaysia. Kabelnya besar di seluruh dunia. Akhirnya, dia, isteri dan anak-anaknya wanted juga oleh SPRM. Sebab kantoi merompak 500 bilion ringgit untuk selamatkan syarikat anaknya. Seorang lagi bekas Perdana Menteri. Ini berstatus anak ulama. Dia kantoi merompak 700 juta ringgit. Kerja dia kurung rakyat musim Covid sampai rakyat angkat bendera putih. Ini bekas Perdana Menteri lagilah temberang. Dulu dia jadi Menteri Dalam Negeri sampai dia tumbang jadi Perdana Menteri Dia pun tergila-gilakan Ju Fazli. Aku tak tahulah kenapa semua bekas Perdana Menteri ni terlampau obses dengan semua apa yang Ju Fazli cakap, semua pergerakan Ju Fazli, semua pertuturan kuasa Ju Fazli. Diorang tengok satu-satu. Sampailah satu tahap, dia serbu juga rumah Ju Fazli. Selepas dia dipecat oleh Agung, dia serbu lagi rumah Ju Fazli. Dia dakwa Ju Fazli dalam mahkamah. Sampai sekarang kes mahkamah tu tertangguh. Tak ada perbicaraan. Musim Covid ni, musim lockdown, dia suruh orang dia datang pergi rumah Ju Fazli. Rumah yang ni lah. Jam 3 pagi. Anda menyaksikan video tu. Saya minta surat, saya minta warrant. Dia tak bagi. Tak jadi dia culik, dia tangkap saya tengah malam buta tu. Ia berlaku pada tahun 2021. Sekarang bekas Perdana Menteri ni seperti anjing kurap yang tersepit. Ialah kes rompakan dia belum selesai, belum boleh tutup kesemuanya. Sekarang tambah lagi kes rompakan 700 juta ringgit. Cuba kau bayangkan. Dia bukan rompak sikit. Sekarang SPRM kasih kantoi. Bekas Perdana Menteri semuanya disiasat segerombolan untuk tahun 2024. Akhir sekali. SPRM akan menyiasat seorang bekas Menteri Kanan Kabinet Kerajaan Pintu Belakang di Putrajaya. Dia ini adalah anak murid kesayangan atuk dan abah. Kantoi merompak 300 juta ringgit dan kemudian ia dicuci secara haram di luar negara. Bekas Menteri Kanan ini sangat popular dengan skandal video seks semburit di Hotel 4 Points Sandakan Sabah. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ada isteri, ada anak, ada cucu. Dia sibuk berliwat dengan lelaki simpanannya.
Seorang bekas Menteri Kanan ni adalah berjantina lelaki, tetapi dia nafsu songsang. Kau tahulah, lelaki gay jadi menteri. Teka-teki teka-tekuk, siapakah bekas Menteri Kanan di Putrajaya, kerajaan pintu belakang yang disiasat oleh SPRM kerana kantoi merompak 300 juta ringgit dan disembunyikan di luar negara. Laporan SPRM telah dibuat apabila seorang bekas Menteri Kanan, anak murid atau anak murid abah, kantoi dalam satu transaksi keuangan merompak duit rakyat 300 juta ringgit dan duit itu disimpan dalam akaun bank peribadinya melalui perantaraan syarikat pembinaan dalam Malaysia. Bekas Menteri Kanan ini membuka satu akaun bank offshore, akaun bank pesisir luar negara pada tahun 2012 yang mana atas namanya sendiri. Bukti dokumen transaksi keuangan menunjukkan syarikat kontraktor GLC membayar 700, bukan 700 ringgit ya, 300 juta ringgit dan dimasukkan ke dalam akaun bank peribadinya pada tahun 2017. Selepas orang ini menyertai Kabinet Kerajaan di Putrajaya. Siapa yang genius, siapa yang bijak, cuba anda teka. Siapakah nama bekas Menteri Kanan? Kantoi merompak 300 juta ringgit. Lepas tu dia buka akaun bank di luar negara, bank offshore ya. Lepas tu duit tu didepositkan ke akaun bank namanya sendiri pada tahun 2017. Semua skandal rompakan ni dapat dirangkumkan. Ada skandal rompakan 500 bilion ringgit, skandal rompakan 700 juta ringgit, skandal rompakan 300 juta ringgit, skandal merompak projek-projek rakyat musim COVID untuk dana yayasan seorang bekas Perdana Menteri. Inilah geng-geng pengkhianat, geng-geng petualang, geng-geng penyamun penyangak yang disembah oleh rakyat seperti Tuhan selama ini. Diorang ni lah belagak suci, belagak macam Tuhan, belagak macam malaikat. Oh, belagak kebal selama ini. Merompak. Akhirnya tersungkur. Nama-nama mereka ini kena blacklist oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, oleh SPRM kerana terdapat banyak bukti rompakan dalam Malaysia. Tun, Abah, Mai Lambung, Azmin Semburit, are you ready? Check in penjara Kajan, penjara Sungai Buloh tahun 2024. Tak ready. Sila lari keluar negara cepat-cepat. Selamatkan 7 keturunan anda kerana memang anda akan hancur dan pupus tahun 2024. Setelah anda berpakat-pakat menyerbu rumah Jufazli, tangkap Jufazli, dakwa Jufazli yang tak ada jenayah merompak ni secara politik, kamu dakwa dalam mahkamah, checkmate and game over. Daulat tuanku yang di Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu, tabik spring. Kerajaan Papa Anwar Ibrahim bersama SPRM yang semakin berani menangkap semua penyamun penyangak yang tak tahu malu, kantoi mencuri dan merompak di siang-siang hari untuk memperkayakan diri bersama isteri dan anak-anak mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mai Lambung, Tun M, Tun Coklat, Abah Muhyiddin, Azmin Semburit. Sila bayar balik dan pulangkan balik semua duit-duit yang kamu rompak tu. 500 bilion ringgit, 700 juta ringgit, 300 juta ringgit. Wah, bilion-bilion ringgit punya projek musim COVID. Pulangkanlah balik. Kalau anda semua takut mati, pakai baju oranye SPRM, disumbat dalam penjara rakyat dan penjara neraka Allah. Game is over.
Allah Maha Kuasa, semua bekas Perdana Menteri, oh, yang berlagak macam berada di atas kuasa Allah tu, oh, perompak penyambung bermaharajalela selama ini akhirnya hilang kekebalan, bakal ditangkap dan disiasat oleh SPRM bermula minggu ini bagi tahun 2024. Sekian video panas, video bahaya untuk 2 Januari 2024. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara SPRM sudah siap untuk Mail Lambung, Abang Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat dan Azmin Semburit yang kantoi bergotong royong merompak duit rakyat, duit negara di Putrajaya di Kuala Lumpur selama ini. Game is over. Sekian, terima kasih.